4 kali scan kepentingan dia kenapa perlu dilakukan pada awal kehamilan, 18 minggu, 28 minggu dan juga 36 minggu ini. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Okey. Pagi tadi ada pasien bertanya pada saya, berapa kerap kita perlu scan sewaktu hamil, sewaktu pregnant kan? Kenapa dekat KK tak scan selalu? Kenapa susah betul KK nak scan? So hari ni saya nak berkongsi dengan anda kenapa KK jarang scan dan apakah kepentingan scan di tempoh-tempoh tertentu kehamilan. Okey. Pada mereka yang sedang pregnant, okey, boleh teruskan menonton, okey, untuk menambah ilmu, okey. Kalau rasa bermanfaat, okey, boleh share saya punya live hari ini. So saya Dr. Mazlina daripada Poliklinik Mazlina Taman Pelangi Utama pada mereka yang belum mengenali. Ini topik kita ialah kepentingan ultrasound ataupun senang kita panggil scan lah. Jarang kita sebut ultrasound, tapi sebenarnya medical term ni adalah ultrasound dan selalunya kita familiar dengan panggilan scanning lah, benda scan perut macam tu lah. Okay, so apakah kepentingan scan dan kenapa ada masa kita tak buat scan, ada masa doktor kat KK cek sahaja fetal heartbeat saja, ada masa dia ukur, ada masa dengar cek uri sahaja kan. So hari ni kita nak berkongsi dengan anda kenapa kita buat scan pada awal kehamilan, kemudian pada trimester kedua dan trimester ketiga. So kita nak tahu kepentingan ultrasound di tempoh-tempoh tertentu kehamilan. Okay, so selalunya kalau you all familiar, check up dekat KK biasanya berapa kali diorang scan? Setahu saya lebih kurang dalam maksimum 3 kali 4 kali macam tu lah. First pada awal kehamilan, waktu tu mungkin dalam 10 minggu, 11 minggu. First time you all jumpa doktor masa buka kuping tu sekitar 12 minggu lah lebih kurang. Selepas itu scan yang kedua selalunya dibuat sekitar 18 minggu ke atas. Yang kemudian scan yang ketiga biasanya dibuat sekitar 28 minggu dan seterusnya. Nak beranak baru dengan scan. Betul tak? Okay. Akan tetapi jumlah ataupun berapa banyak diorang scan ni bergantung kepada tahap kesihatan ibu itu jugalah. Kalau ibu itu mempunyai kehamilan yang berisiko, contohnya ada kencing manis yang tak terkawal, selalunya mereka akan scan lebih kerap untuk monitor perkembangan baby. Okay? So first, bila masa scan yang pertama dilakukan, inilah kita panggil dating scan. Kalau you all pernah dengar dating scan, dating scan ni lebih kepada untuk mengetahui due date ataupun EDD, estimated date of delivery you all punya baby. Okay, biasanya bila dilakukan dating scan ini, okay, selalunya kita sarankan ibu-ibu yang baru tahu di pregnant, okay, buat UPT positif contohnya, okay, baru tahu pregnant, selalunya disarankan buat sekitar 8 minggu ke atas. 8 minggu, 10 minggu macam tu dah boleh buat. Okay? Akan tetapi ada setengah kes mungkin dah tahu pregnant, UPT dah buat positif, tiba-tiba bleeding kan, ataupun dia tak ingat period last, orang kata kali terakhir datang period, boleh datang sebelum 8 minggu untuk mengesahkan kehamilan lah. Betul tak? Okay? So itu dipanggil dating scan. Penting dating scan ni kita buat sebab kita nak make sure due date yang baby yang kita dapat tu lebih kurang ataupun orang kata lebih kurang sama dengan due date kalau kita kira berdasarkan dia punya, you all punya last menstrual period. Okay, that's why penting kena tahu LMP ataupun last menstrual period. Kalau you all buat dating scan ataupun first scan terlalu lewat, contohnya 18 minggu, okay, baby dah membesar, selalunya tarikh tersebut dah kurang tepat. Selalunya kita advise patient untuk buat dating scan ini seawal 8 minggu, 9 minggu, 10 minggu. Tak perlu terlalu awal. Contohnya ada juga yang datang buat 5 minggu dah nak buat scan. Okay, selalunya memang kurang nampak ataupun jarang-jarang nampak lagi baby kat dalam orang kata rahim. Kalau you all punya tempoh kehamilan baru lagi, okay, selalunya kalau bernasib baik tu bolehlah nampak kantung. Kadang-kadang tak nampak langsung, belum, maksudnya awal lagi. Okay, selalunya that's why kita galakkan first scan ataupun dating scan kita buat 8 minggu ataupun 9 minggu ke atas. Okay, tapi jangan terlalu lambat pula, jangan tunggu 4 bulan baru nak buat scan. Okay, so
Kepentingan DT scan tadi untuk tahu due date. Yang kedua ialah untuk mengetahui berapakah jumlah baby kat dalam. Boleh jadi kembar kan, ataupun usia kandungan lah. Usia kandungan dah berapa minggu. Kemudian nak tahu sama ada tempurung baby bermasalah ataupun tidak. Masa 9 minggu, 10 minggu selalunya dah nampak dia punya tempurung kepala. Okay, that's why penting waktu tu kita nak scan untuk tengok pembentukan dia punya saraf tunjang dan juga tempurung kepala. Okay, ini berkaitan dengan pengambilan asid folik. That's why kita tekankan ibu-ibu hamil ini untuk mengambil asid folik seawal yang mungkin. Okay, kalau you all dah plan nak pregnant, okay, sebenarnya boleh ambil sebelum pregnant lagi. Mungkin 2 bulan sebelum get pregnant dah boleh start ambil untuk mengelakkan kecacatan saraf tunjang ataupun kita panggil neural tube defect. Okay, so itu adalah scan yang pertama. Okay, untuk mengetahui usia kandungan dan juga menentukan due date. Okay, kita panggil dating scan. Selalunya dibuat sekitar 8 minggu ke atas. 10 minggu pun boleh, 9 minggu pun boleh. Okay, alright. Yang kedua, okay, scan yang kedua selalunya kalau you perasan Dr. KK dia akan buat sekitar 18 minggu. Okay, kenapa dia buat 18 minggu? Sebab waktu itu physical baby dah terbentuk dengan complete lah. Okay, dia dah ada tangan, dah ada kaki, dah boleh nampak jelas dia punya struktur tulang belakang dan dalam-dalaman dia lah. Okay, kepala dia, struktur brain apa semua tu. That's why ada klinik swasta yang provide detail scan. Sebab tu detail scan dibuat sekitar 18 hingga 24-25 minggu. Okay, kenapa pentingnya scan sewaktu ini? Okay, first kita nak tahu tumbuh sarang baby adakah ia sejajar dengan usia kandungan waktu itu, ataupun kita nak tahu juga ada masalah fizikal ataupun tidak pada baby tersebut. Okay, itu adalah kepentingan scan sewaktu 18 hingga 25 minggu. Okay, ini kita panggil detail scan lah. Okay, tapi kat KK dia tak provide detail scan, tapi sebenarnya scan tu biasa sahaja pun dah memadai untuk melihat kecacatan fizikal yang obvious lah. Okay, tapi detail scan ni walaupun kita dah buat detail, kata doktor cakap okay dah baby saya 100% normal, sebenarnya dia bukan 100% sebab ultrasound ini dia ada limitation dia lah. Okay, so selalunya kita akan beritahu patient walaupun kita scan nampak baby nampak macam okay, tak ada masalah. Okay, akan tetapi ada beberapa percentage yang sebenarnya kemungkinan besar baby kita mungkin ada masalah juga yang tak boleh dikesan melalui scan. Okay, contohnya Down syndrome. Down syndrome walaupun kita nampak perfect, hidung ada, nasal bone ada apa semua kan, nampak dia punya heart tak ada problem, tak ada heart defect apa semua, akan tetapi kita tak boleh rule out 100% baby tersebut tiada Down syndrome. Okay, selalunya selepas lahir barulah orang kata simptom-simptom Down syndrome dimanifestasikan. Okay, ada lagi beberapa orang kata condition yang tak dapat dikesan melalui scan. Contohnya macam yang melibatkan IQ lah. Contohnya macam apa lagi, autism kan, apa lagi, ADHD. Itu melibatkan perkembangan dia punya brain kan. So biasanya tak dapat dikesan. Okay, ada juga sindrom yang waktu 20 minggu, 22 minggu tak dapat dikesan, akan tetapi dia develop later in life, mungkin dalam 8 bulan macam tu, bila scan baru nampak ada masalah fizikal. Contohnya tangan tak terbentuk, tapi bila 22 minggu nampak okey. That's why kita tak boleh 100% bergantung kepada scan. Okay, kita kena juga prepare kita punya mental bahawa walaupun doktor kata 100%, maksudnya walaupun doktor kata dah okey, baby saya sihat, tapi kita tanamkan dalam diri bahawa ini adalah mesin buatan manusia, betul tak? Mungkin tak dapat dikesan 100%. So kita kena prepare secara mental. Mungkin juga baby kita bermasalah di kemudian hari. Tapi kita ni lah, kita berfikiran positif lah, berdoa banyak-banyak, insya-Allah baby kita tiada masalah. Okay, itu adalah kepentingan scan yang dibuat sekitar 18 minggu hingga 25 minggu. Okay, biasanya kita panggil detail scan. Okay, seterusnya bila lagi Dr. KK buat scan? 28 minggu kan, kalau you all ingat, around 28, 29 minggu macam tu, dia orang akan buat scan lagi sekali
Okey, kenapa pentingnya scan pada usia kandungan 28 minggu ini ialah pertama ialah untuk melihat kedudukan plasenta ataupun kita panggil uri. Okey, plasenta. Okey, kenapa kita tak tengok lagi kedudukan plasenta pada orang kata sebelum 28 minggu? Kenapa kita tak tengok waktu tu? Bukan tak tengok, kita tengok cuma contohlah uri awak ni bawah ni. Padahal waktu tu baru 16 minggu. Okey. So sebenarnya uri bawah waktu tu tidak perlu dirisaukan sebab maksudnya dia punya segmen untuk pembentukan plasenta itu hanya mature selepas 28 minggu. Okey. So kita tak panggil lah uri bawah yang perlu dirisaukan sebelum kehamilan 28 minggu. Okey. That's why kita tengok selepas 28 minggu sebab pembentukan plasenta kata mature pada 28 minggu dan ke atas. Okey. So bila scan 28 minggu kalau nampak uri masih bawah, okey, selalunya kita akan beritahu patient kita nak repeat scan mungkin lagi 2 minggu nak review awak punya placenta ni betul ke placenta previa. Okey. Biasanya kita kena repeat after 2 weeks. Selalunya lepas 2 minggu kalau kita rasa macam uri masih berada di bawah itu placenta previa, sebab itulah selalunya kita akan buat rujukan kepada SCOG ataupun pakar sakit puan untuk memastikan bahawa kalau dia adalah placenta previa grade berapa, 1 ke 2 ke 3 ke ataupun mungkin bukan placenta previa pun. Okey, tapi selalunya doktor akan ambil jalan selamat dengan membuat rujukan sahaja. Okey, so biasanya mostly after 2 minggu lepas review 28 minggu tu kita tengok uri bawah, lepas 2 minggu selalunya uri dah completely naik ke atas dan selalunya tak ada lagi masalah uri bawah. Okey, tapi kalau betul uri bawah dan memang confirm pakar sakit puan pun dah kata awak ni ada placenta previa, yang tu management yang lain pula lah untuk uri bawah. Orang kata kita kena diagnose betul-betul uri bawah ni sebab dia boleh mempengaruhi macam mana kita nak deliver baby masa waktu bersalin nanti. Okay, alright. So tu adalah fungsi ataupun tujuan kenapa scan dilakukan pada usia kehamilan 28 minggu. Selain daripada tengok uri bawah, apa lagi nak tengok juga air ketuban ataupun amniotic fluid index. Penting kita kena tahu AFI, jumlah AFI ataupun air ketuban sekitar 28 minggu supaya dia berada di kata jumlah yang normal. Sebab kenapa? Contohlah kalau kita kira dia punya air ketuban 28 minggu, waktu tu 25 cm, terlalu banyak. Okey, selalunya kita mungkin boleh review balik lepas 2 minggu, check balik betul ke 25 dia punya air ketuban tu. Okey, atau terlalu banyak mungkin 30 contoh kan. Terus sahaja refer ke pakar biasanya sebab selalunya baby problematik lah kalau air ketuban terlalu banyak. Dia tak boleh terlalu banyak. Dia kena range lebih kurang dalam 8 sampai 20, 22 macam tu sahaja. Okay, so kalau dia terlalu sikit, bawah 6 ke, bawah 5 ke, itu pun problem juga. Pun sama, tak boleh kurang, terlalu kurang. Okay, kalau terlalu banyak tak boleh, terlalu kurang tak boleh. Okay, so tu adalah yang kedua, parameter yang boleh kita tengok. First ada placenta, yang kedua adalah air ketuban, yang ketiga adalah pembesaran baby lah. Macam biasa kita nak tengok sama ada baby ini berkembang sejajar dengan usia dia ataupun tidak. Sebab kalau ada juga kes bila scan 28 minggu, dia kecil 2 minggu. Sebelum ni scan dia ikut je tarikh ibu tu. Tapi bila 28 minggu, 29, dia makin orang kata terbantut pula dia punya pembesaran. Tu pun kita kena risau juga. Biasanya kalau kes-kes sebegini, kita kena rujuk pada pakar untuk rule out sama ada baby tersebut mempunyai masalah-masalah lain lah yang kita mungkin tak dapat diagnose sendiri. Selalunya kita akan refer kepada pakar. Okay, itu adalah pembesaran baby. Yang ketiga, apa lagi? Okay, apa lagi So far itu saja untuk 28 minggu. Biasa nak tengok uri, air ketuban, pembesaran baby. Itu yang penting lah. Okay, so next scan bila lagi nak buat? Okay, selepas 28 minggu ini, okay, biasanya ada yang buat lepas 32 pun ada buat. Tapi KK sekarang saya rasa dia dah praktis. Dia lagi jarakkan dia punya scan, tempoh scan tu sampai 36 minggu, iaitu bila masuk trimester yang ketiga, dah hampir waktu bersalin, dia akan repeat scan lagi sekali. Waktu ni lah dia review balik ibu punya jumlah air ketuban, apa lagi, pembesaran baby,
berat baby. Okay, berat baby waktu ni dah mula kita orang kata kena pasti berapa berat baby supaya kita boleh anggarkan bila tiba waktu bersalin nanti berapakah berat baby, anggaran berat baby waktu tu 36 minggu bersemula. Okay, so pembesaran baby pun waktu tu tengok. Okay, satu lagi presentation ataupun kedudukan baby, sama ada kepala baby dah pusing ke bawah ataupun masih berada di atas. Okay, waktu ni kalau kepala masih ke atas waktu 36 minggu selalunya kita akan mula buat rujukan ke pakar, sama ada untuk sebab kepala ke atas tu kira songsang so untuk sama ada baby ibu ini perlu menjalani ECV ataupun tidak, external kepala version yang pusing tu Alright. So itu adalah 4 scan. 4 kali scan kepentingan dia kenapa perlu dilakukan pada awal kehamilan 18 minggu, 28 minggu dan juga 36 minggu ini. Okay, that's why dekat KK dia tak selalu buat. Okay, dia buat ikut keperluan. Okay, dia tak adalah buat sebulan sekali kan, sebab tak perlu pun. Okay, tenaga kerja pun kurang, patient pun ramai. Kalau buat setiap bulan scan, okay, mungkin orang kata beban kerja makin bertambah, and setiap kali check up mesti balik petang kan, sebab buat benda yang tak perlu. Okay, so kalau you all rasa nak buat scan, orang kata extra sikit, boleh pergi klinik swasta. Biasanya kalau you all nak tahu gender baby, selalunya kita buat 18 minggu ke atas. Alright, saya harap dapat membantu ibu-ibu yang sedang pregnant, okay, untuk faham kepentingan scan dan keperluan scan sepanjang kehamilan. Okay, so kalau bermanfaat boleh share punya live ini. So itu saja dari saya, harap bermanfaat. Okay, ambil yang baik-baik saja dan jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi